Bulatan Merdeka yang dinaik taraf mercu tanda baharu Labuan sesuai dengan identitinya sebagai bandar maritim. Harji Jack teruskan laporan penuh dan perkembangan semasa dari Labuan. Silakan. Gambaran anda, bulatan Merdeka ini dilengkapi 4 batang berbentuk seperti koral serta dilimpahi dengan pelbagai lampu berwarna-warni dan pancutan air. Wajah baharu bulatan Merdeka ini mengetengahkan konsep maritim berciri kontemporari moden. Struktur glob di tengah melambangkan kedudukan Labuan sebagai pulau signifikan gelaran Pearl of Borneo. Reka bentuk ruang juga sesuai untuk swafoto. Memang matlamat Perbandaran Labuan untuk menaik taraf dan mengindahkan lagi apa yang ada, khususnya infrastruktur dan juga khususnya keindahan landscape dan sebagainya, supaya kita ingin bersedia. Kita tahu bahawa tahun 2026 adalah tahun melawat Malaysia. Jadi kita perlu bermula pada tahun ini, insya-Allah. Tahun 2024 ini insya-Allah Labuan akan bertukar wajah. Asalnya, lokasi bulatan Merdeka ini merupakan destinasi terakhir landasan kereta api yang menghubungkan Lombong Arang Batu di Tanjung Kubung yang menempatkan menara chimney ke Victoria Harbour untuk membawa hasil arang batu yang telah diproses untuk dieksport ke luar negara pada sekitar tahun 1847 sehingga 1911. Rancangan Struktur Labuan 2040 membolehkan wilayah persekutuan ini dibangunkan mengikut keperluan serta kehendak masyarakat. Dan bagi memastikan pembangunan fizikal, ekonomi serta sosial di wilayah ini setara dengan pembangunan negeri-negeri lain, masyarakat setempat boleh menyuarakan pandangan sehingga hujung bulan ini. Malah Perbadanan Labuan optimis dengan perhatian yang diberi Kerajaan Madani. Itu adalah langkah pertama untuk memastikan 60% yang kita harapkan itu akan tercapai. Target utama 40 ke 50 sudah ada. Pada saya itulah harapan pada Labuan dan bukan mustahil kerana PMX bersama kita dalam soal 60% perhatian ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Dr. Zaliha Mustafa dalam siri lawatan kerja ke Labuan baru-baru ini turut yakin dengan kelebihan dan potensi yang dimiliki Labuan. Penganjuran Minggu Keharmonian Antara Agama Sedunia 2024 peringkat Labuan, platform memperkukuh keharmonian serta memelihara lanskap sosial negara. Setiausaha Bahagian Dasar dan Perhubungan Antarabangsa Kementerian Perpaduan Negara Ismail Mokhtar optimis dengan konsep harmoni madani mampu memenuhi matlamat Jabatan Perpaduan dalam membudayakan perpaduan meraihkan kepelbagaian. Di Kementerian Perpaduan Negara ni kita ada konsep kita panggil kita kena faham, kita kena hormat dan kita kena terima. Dan insya-Allah kalau kita faham, hormat dan terima ni untuk semua agama yang ada di negara kita ni, kita akan hidup dengan harmoni dan perpaduan pun kita boleh tingkatkanlah di negara Malaysia. Penganjurannya mendapat penyertaan pegawai kementerian dan JPNIN serta masyarakat setempat. Jabatan Pendidikan Labuan menyasarkan 100% murid tahun 6 Cilik Al-Quran tahun ini. Sasaran itu berdasarkan 822 murid tahun 6 telah menguasai pembacaan Al-Quran dengan baik. Jadi ini menunjukkan insan karamah yang dititik beratkan oleh KPM berjaya kita capai sepenuhnya. Tetapi bukan itu saja. Kita nak melahirkan kemejadian anak-anak bangsa kita, anak didik kita yang menguasai, yang boleh membaca Al-Quran itu dengan sebaiknya, dengan tertib untuk mereka dapat bersama-sama menikmati, memahami dan menghayati sepenuhnya tentang Al-Quran itu sepenuhnya. Penganjuran program Khatam Al-Quran Perdana 2024 peringkat Labuan menyaksikan penyertaan lebih 300 murid tahun 6 di 17 sekolah rendah. Penganjurannya diselaraskan Sektor Pendidikan Islam Jabatan Pendidikan Negeri Wilayah Persekutuan Labuan. Program seperti ini akuinya memberi pendedahan kepada murid tahap 1 dan kesinambungan kepada pelajar sekolah menengah.
Setakat ini sahaja perkembangan semasa dari Labuan, dari sungai ke segara Palestin pasti merdeka. Kembali semula bersama dia untuk laporan lain berita wilayah selepas ini. Baik, terima kasih Harji Jack.